Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mohon berkat daripada Allah dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sidang Jumaat yang diberkati. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah memilih kita, tuan-tuan semua, untuk berada dalam majlis rahmat, majlis ilmu yang dirahmati Allah, yang dinaungi para malaikat. Tuan-tuan, banyakkan berdoa semasa majlis ilmu ini berlangsung, kerana berdoa dalam majlis yang dirahmati ini sangatlah mustajab. Susah kita nak cari tempat yang mustajab doa. Nak ke Mekah, nak ke Madinah, kadang-kadang tak mampu. Tetapi dengan majlis ilmu yang dirahmati ini, ya, pastikan hati kita hidup dengan doa-doa yang tidak putus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pada Allah supaya hidup kita sentiasa berada di dalam rahmat. Tuan-tuan, walaupun kita gaji besar, atau rumah kita besar, atau keluarga kita ramai, tapi belum tentu rumah besar, kereta besar boleh memberikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan hanya akan diberikan Allah pada hamba-hamba yang Dia berikan rahmat, yang diberikan ketenangan. Dengan majlis-majlis ilmu seperti ini, tuan-tuan sudi datang lebih awal ke masjid ini, Masya Allah. Semoga Allah memberikan tuan-tuan rahmat. Dan barang siapa yang diberikan rahmat, walaupun rumah dia kecil, walaupun isterinya, walaupun anaknya mungkin ada masalah, tetapi hidupnya akan bahagia insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya nak ambil kesempatan ni untuk kita memahami betapa pentingnya membaca satu surah pada hari Jumaat ini yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk kita membacanya, dengan tujuan untuk mendapat rahmat, mendapat kasih sayang dan perlindungan daripada Allah. Di dalam Al-Quran ada 114 surah. Ada satu surah yang telah dipilih oleh Allah, yang telah diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surah yang istimewa. Kenapa istimewa? Kerana ia memberikan kepada kita perlindungan daripada serangan fitnah Dajjal yang sangat licik, sukar untuk dibaca, tetapi orang-orang beriman boleh merasa dengan hati mereka yang bercahaya, dengan cahaya keimanan. Surah itu bukan surah Yasin. Surah itu surah Al-Kahfi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man hafiza 10 ayat min awal surah Al-Kahfi hafizahullah min fitnatil masih ad-dajjal.
barang siapa yang menghafaz 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, nanti lepas Jumaat bolehlah ambil Quran bilik ataupun buka gadget, buka apa yang istimewa sangat pada 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Barang siapa yang menghafaz 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, Allah akan memeliharanya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa namanya Al-Masih? Kenapa namanya Ad-Dajjal? Kenapa dinamakan fitnah? Semua ini menunjukkan betapa ramai orang tidak sedar tentang musuh mereka yang sebenar. Tuan-tuan, Dajjal adalah ujian Allah kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman. Dajjal adalah manusia lelaki berbangsa Yahudi yang diisyaratkan oleh hadis-hadis sahih yang akan dimunculkan Allah di akhir zaman sebagai antara tanda-tanda besar kiamat. Nabi SAW kata, berlindunglah kamu dengan 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi, kerana barang siapa yang hidup di akhir zaman akan diuji Allah dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maknanya tuan-tuan, Dajjal ini makhluk manusia yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menguji kita orang beriman, dan dia bukan makhluk baru muncul. Dalam hadis yang sahih, ma min nabiyyin illa andarahu qaumahu, tidak ada seorang nabi pun sejak daripada zaman Nabi Nuh. Ya tuan-tuan, kalau ikut segmen saya di Radio IKIM FM setiap 5 suku petang hari Isnin, ya, masa-masa jam tu boleh buka lah radio. Yang balik pada tempat kerja tu boleh jumpa saya lah dalam radio. Saya berkongsi cerita para nabi. Hadis ini menyatakan tidak ada seorang nabi pun, kecuali mereka mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Artinya bukan makhluk baru muncul, makhluk dah lama muncul, cuma hilang sekejap, muncul balik, hilang sekejap, muncul balik, hilang sekejap, muncul balik. Dan dia akan muncul sekali lagi buat kali pengakhiran di akhir zaman, iaitu mungkin bukan zaman anda, tapi zaman anak anda. Mungkin bukan zaman anak anda, tapi zaman cucu cicit anda. Tetapi hebatnya Rasulullah, dia menyarankan kita membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Boleh baca doa ni. Kata untuk guru saya pun boleh baca selepas kita baca tahiyat akhir, sebelum kita memberikan salam. Kerana ia adalah doa, ya Allah pelihara saya daripada azab kubur, daripada fitnah mati, daripada fitnah hidup, dan khususnya fitnah Dajjal. Itu doa yang maksur daripada Nabi SAW. Nabi siap letak kenyataan khusus untuk kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Dajjal belum muncul, fitnah dah ada. Sebab itu doa dia fitnah Ad-Dajjal. Rasulullah tak suruh berdoa berlindung daripada Dajjal, sebab Dajjal mungkin belum muncul, tapi fitnahnya dah ada, serangannya dah ada. Manusia yang melihat dunia tak sampai nampak akhirat, manusia yang hidup atas dunia tapi tak nampak jalan ke akhirat, manusia yang bangun pagi-pagi hidupnya untuk dunia, dari dunia ke dunia, semata-mata dunia, tak nampak akhirat. Itulah fitnah Dajjal. Dalam bahasa Arab, Dajjal ni maksudnya Dajjalah, yajjuru, artinya kelabu, keliru, fatamorgana ataupun jeru. Sepatutnya kita nampak, tapi ada asap. Sebab itu hebat hadis Nabi SAW, 10 tanda kiamat. Tuan-tuan tahu sebelum Dajjal ni ada dukhan. Cuba tengok hadis sahih. Nabi kata SAW, ada tanda 10 tanda hari kiamat sudah hampir. Asyarati
alamat as-sa'atul kubra. Pertama, Rasulullah kata keluar asap. Kedua, keluar Dajjal. Tak tahulah asap ada kaitan dengan apa ke tidak. Tapi poin di sini, Dajjal ini artinya yang mengelirukan anda. Patutnya anda nampak KLCC, tapi kerana jerbu anda tak nampak KLCC. Jerbu artinya sesuatu yang akan menyebabkan anda tak nampak akhirat. Agama itu tercabut daripada orang yang mengaku Muslim. Itulah fitnah Dajjal. Betapa ramai belajar hari ini, belajar mengaji semata-mata nak dapat sikit. Walhal Nabi didik kita mengaji untuk mendekati Allah. Hari ini orang mengaji untuk bekerja. Serangan Dajjal tu. Dia mengaji, dia tak nampak akhirat. Dia bekerja untuk dapat duit. Dia tak nampak akhirat. Maka kerjanya bermotifkan duit, bukan pahala. Serangan Dajjal tu. Dia baca surah wa may yattaqillah, ayat 1000 dinar kan. Bagus tu baca tu. Tapi dalam kepala dia adalah nak dapat 1000 dinar, nak supaya restoran diberkati, nak supaya ramai orang dapat beri duit pada dia. Betul dah amalan tu, tapi niat tak betul. Niat hanya setakat dunia, bukan niat untuk menghayati ayat tu, iaitu ketakwaan. Sampai pada beragama pun ada fitnah. Tuan-tuan, yang berkuasa pun sama. Berkuasa hanya semata-mata untuk nampak setakat dunia, bukan berkuasa untuk nakkan pahala. Sedar tak sedar, saya sebut 4 isu tu tuan-tuan. Belajar, kuasa, beragama dan berharta. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita. Pertama, cerita tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ini cara beragama, macam mana cara mereka mempercayai. Ada di situ cerita Ashabul Kahfi. Kedua, saya kata tadi ada orang mengaji tapi nak dapat sijil, bukan mengaji nak dekati Allah. Ada cerita Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir tegur Nabi Musa, hang duk nilai aku ni bunuh budak, hang duk nilai aku ni duk pukul perahu yang ditumpangkan kepada dia orang berdua. Hang duk kata kat aku ni baik aku bekerja ambil upah betulkan rumah yang tengah nak roboh ni. Ada cerita tu tuan-tuan, boleh baca sendiri. Nabi Musa menghukum Nabi Khidir sebagai orang yang tidak rasional. Tapi Nabi Khidir tegur balik, hang nilai aku based on apa? On what base you judge me? People always judge me by its cover. Sebab itu Nabi Khidir memberitahu, ilmu kamu ni Musa hanya setakat apa yang kamu nampak dan apa yang kamu kaji. Ada ilmu Allah yang Allah berikan pada aku, jauh lebih luas daripada ilmu kamu. Kamu tak tahu kenapa aku pecahkan perahu tu. Kamu tak tahu kenapa aku bunuh budak ni. Kamu tak tahu kenapa aku betulkan rumah yang nak roboh ni. Hang tahu apa? Sebab ilmu kamu terbatas. Hari ini berapa ramai orang mengaji tidak bertongkatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kata tadi berkuasa. Ada yang berkuasa menjadikan kuasa sebagai alat untuk mencari populariti, mencari kemewahan. Walhal sepatutnya kekuasaan itu digunakan untuk mendapatkan pahala, melakukan kebajikan. Di situlah ada cerita Zulkarnain di dalam surah Al-Kahfi. Kemudian saya kata tadi pengurusan harta. Ada orang mencari bekerja kerana pahala, ada orang bekerja kerana duit semata-mata. Ada cerita pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun, dia ada 2 kebun besar dalam surah Al-Kahfi. Kenapa Allah Ta'ala menyentuh 4 cerita dalam surah yang diberikan keistimewaan oleh Rasulullah ini? Sebab Dajjal akan menyerang cara kita memandang 4 benda. Pertama, cara kita pandang harta. Kedua, cara kita pandang kuasa. Ketiga, cara kita pandang ilmu. Dan yang keempat, cara kita pandang agama itu sendiri. Ya, kadang-kadang kita solat duha,
semata-mata mahukan rezeki lebih. Kita salah faham. Rezeki Allah bukan dalam bentuk RM sahaja. Kita solat duha sebab kita mahu rezeki yang lebih hebat daripada RM. Namanya rezeki kebahagiaan. Seronok, mungkin tak banyak. Tuan-tuan kerja mungkin gaji ciput, ya, mungkin gaji tak pernah bertambah, pangkat tak naik-naik, tapi bahagia, hati tenang, hati senang. Ada orang gaji banyak, rumah besar, kereta besar, bini pun besar, tapi tak bahagia tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa sedang berlaku pada negara kita sekarang. Ramai manusia tidak bahagia. Kalau dah sampai nak rogol tak dapat ditoreh di muka, balas dendam itu. Ini orang-orang yang stres di dalam ni, diluahkan dalam berbagai bentuk. Ya, setiap 15 minit ada anak luar nikah akan didaftarkan, bin Abdullah aja. Setiap 15 minit akan ada perceraian didaftarkan. Ini cerita manusia-manusia yang tak bahagia, walhal mereka Muslim, mereka Melayu Muslim. Apa yang sedang berlaku dalam solat mereka sebenarnya? Apa yang telah berlaku pada Ramadan mereka baru-baru ini? Bahkan kalangan mereka mungkin ada yang pernah menunaikan umrah. Apa sebenarnya terjadi pada zakat fitrah mereka? Mereka beragama, tapi mereka tak faham agama. Ini fitnah yang saya nyatakan tadi. Dajjal belum muncul, tapi serangan sudah ada. Tuan-tuan, bacalah 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi, maka tuan-tuan akan mendapati surah ini akan memahami, merasai bagaimana serangan Dajjal itu boleh menimpa kita, anak kita, isteri kita. Dan bila kita dapat baca peluru itu, kita akan membentengi diri kita. Ramai orang tak sedar dan tak nampak peluru ini, dan mereka rasa mereka selamat, walhal mereka tidak selamat. Di dalam 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi ini, Rasulullah kata perkataan hafizah. Hafizah ni perkataan Arab. Ramai orang panggil hafal. Sebenarnya bukan hafal. Hafal saja tak cukup. Betapa ramai orang-orang yang menghafal tapi tidak ada penghayatan. Hafal dengan hafaz lain. Hafal ni sekadar hafal, tapi hati tak ada penghayatan. Kita tak nak tahfiz macam tu. Hafal tapi tak ada penghayatan, tidak terjelma dalam akhlak seorang hafiz dan hafizah. So yang dimaksudkan Rasulullah ni bukan hafal tuan-tuan. Maknanya apa 10 ayat pertama surah Al-Kahfi insya-Allah selamat daripada Dajjal? Belum tentu. Dia kena hafaz. Bahasa Arab hafaz ni artinya pelihara. Bukan hafal. Hafaz ni artinya hafal dan pelihara. Pelihara ni maknanya bukan gantung dengan tangkal tu. Itu khurafat dan syirik. Maksudnya adalah kita memahami, kita menghayati paling kurang apa yang ada pada 10 ayat yang pertama ini tuan-tuan. Rupa-rupanya lihat ayat ke-10. Itulah cerita yang pertama yang sudah memadai untuk tuan-tuan faham bagaimana dan kenapa surah ini dinyatakan Rasulullah boleh membantu anda selamat daripada fitnah Dajjal, laknatullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika pemuda-pemuda itu menuju ke sebuah gua, mereka telah berkata, ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat dan anugerahkanlah kepada kami semua jalan keluar. Apa isunya? Isunya pemuda-pemuda Al-Kahfi ini melarikan diri. Takut ke? Mereka bukan takut. Mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka berani untuk mati syahid. Sebab para ulama mufassirun kata mereka lari kerana diberikan ilham oleh Allah untuk pergi ke sebuah gua. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum min rahmatihi
tujulah kamu ke suatu gua, di situ Allah akan berikan rahmat pada kamu. Kalau ikut diorang memang berani, dan mereka sudah melafazkan tauhid di hadapan Maharaja Dakyanus. Idh qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mana diorang berani? Diorang bukan lari sebab takut. Diorang memang dah berani, diorang dah berdepan dengan Maharaja yang syirik ini, yang mengaku diri Tuhan. Tetapi di akhirnya diorang buntu, maka mereka berdoa pada Allah, berikan kami jalan keluar. Maka Allah ilhamkan pada pemuda-pemuda ini untuk pergi ke sebuah gua. Pergilah di sana, Allah akan berikan rahmat. Allah tak bagi tahu apa akan berlaku di dalam gua tu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata pergi, Allah akan tunjukkan rahmat. Sebelum saya ulas isu ni, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Pertama, adakah Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi ni, apatah lagi dalam 10 ayat yang pertama, nama-nama pemuda Al-Kahfi ni? Jawapannya tak ada. Di manakah lokasi gua itu? Di Turki ke di Jordan? Ada disebut di dalam Al-Quran? Jawapannya tak ada. Bila terjadi peristiwa ini? Adakah sebelum Nabi Isa atau selepas Nabi Isa? Jawapannya tak ada disebutkan dalam Quran. Yang menyebut detail ni, when it happened, where it happened, who behind the scene, Bible. Yang sebut detail ni adalah Talmud, Old Testament. Quran, Allah bila berbicara tak sebut. Kenapa? Sebab ini kata-kata mufassir daripada Mesir yang telah meninggal dunia, seorang syekh yang Musti Mubarak menggurun dengan dia, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata Allah Ta'ala bila sebut Zulkarnain, Allah tak sebut itu Alexander ke tidak. Allah Ta'ala bila sebut tentang Luqmanul Hakim, Allah tidak sebut detail mengenai beliau, Sokrates ke bukan Sokrates. Biarkan para ahli akademik melakukan debat di universiti, tapi kita masyarakat awam cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beritahu. Yang mana Allah beritahu, fokus. Yang mana Allah Ta'ala diam, jangan dibising-bisingkan, nanti tak ada faedah. Sebab itu kita kena hati-hati dengan Israiliyat. Israiliyat ni lah yang suka sangat detail-detail benda-benda mengarut ni. Saiz bahtera Nabi Nuh, ya, tentang peti tabut Nabi Musa, dan tentang nama-nama pemuda Al-Kahfi. Bahkan Israiliyat kata siapa hafal nama-nama Ashabul Kahfi punya pemuda ni akan selamat ketika dikejar anjing. Maximilianus, Tamliha, Sarifunus. Saya dah sampai di Amman, Jordan, pergi ke lokasi gua ini. Yalah, tapi saya berpendapat itu belum tentu yang muktamad lokasi gua yang sebenar. Di mana lokasi gua yang sebenar, tak payah cari. Yang penting fikirkan kenapa Allah tak cerita nama dia. Sebab bila Allah Ta'ala cerita, seolah-olah cerita itu adalah cerita tentang mereka dan kehebatan mereka. Allah anugerahkan pada mereka kehebatan, iman mereka tinggi, menyebabkan keimanan mereka yang tinggi. Allah selamatkan mereka dalam bentuk yang memang luar biasa. Allah selamatkan mereka dalam bentuk yang luar biasa. Nabi ada yang dimenangkan Allah dalam bentuk sekelip mata je. Firaun tenggelam dalam Laut Merah, Namrud mati dengan nyamuk. Ada kemenangan Allah menangkan Nabi, ya, seperti cerita Ashabul Kahfi ini dia lain sikit, di mana kemenangan itu mengambil masa yang sangat lama, daripada syirik kepada tauhid. Lama tu, 300 tahun tu nak boleh berubah tu. Tetapi bagi pemuda-pemuda ini, diorang rasa ia hanya sehari je, iaitu ketika mereka tidur dalam gua. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Sya'rawi,
bila menceritakan tentang sesuatu di dalam Al-Quran, bukan motif Allah pencipta kita untuk menghiburkan hati sebagai seorang pencerita. Al-Quran hudan lil muttaqin. Quran ini kitab petunjuk kepada kita dan anda semua. Maka apa jua yang Allah Ta'ala cerita, tujuannya hudan lil muttaqin, supaya kita pun dapat jalan keluar bila buntu. Supaya kita bila buntu, bila down, bila lemah semangat, bila ditimpa musibah, kita berakhlak dengan akhlak sebagaimana pemuda Al-Kahfi. Maknanya Allah Ta'ala cerita apa pun di dalam Al-Quran, motifnya adalah untuk kita jadi macam mereka. Bukan kita sembah mereka, bukan kita puji dan puja mereka. Kalau kita meletakkan cerita ini adalah milik pemuda-pemuda itu, maka hasilnya apa? Kita kagum dengan mereka itu, tapi kita dengan mereka itu tak ada kaitan. Maka setengah orang anggap cerita ini tidak realistik. Kita bukan hidup di zaman guru, kita bukan hidup di zaman Maharaja Syirik, kita bukan hidup di zaman sebagaimana zaman mereka itu. Tidak. Sebab itu Allah diamkan watak-watak mereka, Allah diamkan lokasi gua, Allah diamkan bila peristiwa ini, supaya anda akan anggap cerita ini cerita universal. Ia bukan telah berlaku, ia sedang berlaku dan akan terus berlaku. Apa yang berlaku, iaitulah dinyatakan di dalam surah Al-Kahfi itu sendiri. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, yang kami ikat kuat mati hati mereka. Rupa-rupanya, tengok tu Allah Ta'ala cerita supaya kita dengan mereka ada jambatan, kita dengan mereka itu ada hubungan dan kaitan. Dalam bahasa Arab dipanggil ibrah, abara, jambatan, ada hubungan. Apa hubungan? Oh, kalau saya beriman, Allah akan tolong saya. Sebab diorang pun Allah tolong sebab diorang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata mereka punya kualiti mereka adalah iman pada Allah. Iman ni apa, tuan-tuan? Iman ni adalah anda percaya tanpa perlu menunggu logik saintifik. Zaman sekarang zaman sains, segalanya di ujung tangan. Saya ceramah kat sini, tuan-tuan boleh Google sekarang. Semak betul ke tidak? Tuan-tuan, pemuda Al-Kahfi diberikan arahan oleh Allah untuk pergi ke gua tanpa rasional. Siapa suka pergi gua? Saya tadi check in dekat Puteri Hotel, memang seronok lah nak check in, sebab bukan duduk dalam gua, dalam hotel, dengan katilnya, dengan bilik besarnya, dengan mandinya. Tapi nak check in kat gua, siapa nak buat benda tu? Apa yang best kat gua, tuan-tuan? Rumah saya dekat dengan Batu Cave, lagi lah, berhalanya lah besar. Apa yang seronok di gua? Tidur atas batu. Apa yang best? Sempit, bau, takut, gelap, keras. Tapi bagi pemuda ini, just follow. Allah suruh, pergi je. Yakin, ini iman. Yakin without logical clarification. Yakin pada Allah, sangka baik dengan Allah, mesti ada hikmah tu. Allah dah janji nak bagi rahmat, pergi je. Pemuda ini tidak diberitahu pun mereka akan ditidurkan 300 tahun. Pemuda-pemuda ini tidak diberitahu pun mereka akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Yang pemuda ini yakin Allah akan beri rahmat, itu je. Dan akhirnya Allah tunjuk ke rahmat hanya kerana mereka beriman. Innahum fityatun, pemuda-pemuda yang beriman. Tuan-tuan, Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijad'in nakhlati tusaqiti alayki rataban janiyya
Maryam, goncangkan kamu pohon tamar itu, nanti akan jatuh pada kamu buah-buah tamar. Tuan-tuan, Maryam baru selesai melahirkan Yesus, Nabi Isa alaihi salam, hamba Allah. Bayangkan perempuan yang baru melahirkan anak. Tuan-tuan sendiri menjadi saksi pada apa yang berlaku pada isteri anda. Isteri boleh bersenaman ke lepas melahirkan anak? Mana ada. Separuh mati. Nak mati pun ada. Tak ada tenaga. Lapar, dahaga. Allah kata pada Maryam, kamu lapar kan? Kamu penat kan? Nah, goncangkan pokok tamar yang kamu sandarkan itu. Tuan-tuan, guna logik. Logik ke arah. Kalau nak guna logik, dengan separuh mati, musim panas, depan mata Maryam pokok tamar tak ada buah. Lepas tu arahan Allah, wahuzi, goncangkan. Sentuh tak apa lagi. Ini goncang. Tak lah kan? Goncang satu hal, dia penat satu hal, tak ada buah satu hal. Guna logik, logik akan kata, apa arahan macam ni? Goncang, mana aku larat? Goncang sekalipun, boleh ada ke pokok tamar dalam masa sesaat? Pokok tamar tanam kat Kelantan itu, negeri saya, bukan sekejap tu, berbulan-bulan tu nak boleh. Mungkin bertahun, saya tak kaji lah. Tapi just follow lah, dah Allah arahkan. Orang beriman, dia yakin dengan Allah. Dia percaya without logical clarification, without scientific evidence. Maka Maryam pun goncang dengan semampu yang mungkin. Allah Ta'ala mahu dia berusaha sedikit. Dia tak boleh tawakal macam tu ya. Usaha sikit, jatuh. Dan pokok tamar itulah memberikan Maryam tenaga. Ibu Nabi Musa lagi hebat. Allah Ta'ala kata, kalau kamu takut anak kamu Musa itu dibaham oleh rejim Fir'aun, diambil oleh kaki tangan Fir'aun, kalau kamu takut anak kamu ini disembelih oleh Fir'aun, kalau takut, campaklah sendiri. Logik ke tuan-tuan? Sayang anak campak? Tak logik. Main logik memang semua tak logik kan? Pakai tudung nak kena logik, jenuh. Solat 5 waktu nak cari logik, jenuh. Fa in khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kamu takut wahai Yukabid kepada keselamatan anak kamu itu, jangan dipeluk, jangan dicium. Letak dalam sungai Nil, dalam tabut, dalam peti. Yukabid tak fikir panjang, terus dia melakukan. Sebab bukan menunggu penjelasan logik. Penjelasan. Kalau tunggu logik tuan-tuan, sungai mana boleh bagi jaminan dia tak faham anak yang tengah dibawa? Ombak deras yang akan menyebabkan anak itu tak selamat. Tetapi yakin pada Allah, maka akhirnya bukan setakat selamat, Musa mendarat di istana Fir'aun. Ambil. Ketika bayi-bayi lelaki yang lain dibunuh, bayi Musa mendarat dan telah selamat disambut dan diselamatkan sendiri oleh isteri Fir'aun, Asiyah yang beriman. Masya Allah. Saya sebut benda ini kerana apa? Dajjal akan datang dengan scientific teknologi, high tech. Kalau tak percaya, belik Sahih Muslim. Hadis banyak, terlalu banyak. Bila tak baca susahlah. Kita akan kata Dajjal ni kejahatan, kita akan kata Dajjal ni negara, kita akan kata Dajjal ni bangsa, kita akan kata orang tu Dajjal. Ya, ada benda Dajjal kecil, tapi the great Dajjal itu belum. Ya, yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini Dajjal yang sebenar. Dia akan datang dengan sains. Tuan-tuan akan ditundukkan dengan sains. Waktu kena hati-hati. Anak-anak kita jangan belajar hanya sekadar nak dapat CGPA, nak dapat straight A's. Bahaya. Mengaji tinggi tapi sembahyang tak buat. Mengaji tinggi, cakap
garang pada mak ayah, mengaji tinggi, tapi akhirnya Masya Allah tuan-tuan. Contoh hadis kata sallallahu alaihi wasallam, Dajjal punya kelajuan ini adalah selaju sepantas awan yang bergerak. Ui, awan bergerak laju tuan-tuan, saya naik flight ni, bukan perlahan. Apa maksud dia bergerak dengan sangat pantas? Kemudian dia boleh membawa hujan kepada padang pasir kering kontang. Ada dalam hadis sahih. Kemudian dia akan tunjuk air, dia akan tunjuk api. Orang semua nak pergi pada air. Sebenarnya air itu api. Api itu air. Dia akan membunuh seorang lelaki, bahkan dicincang lumat, dipotong-potong, ada dalam hadis, lafaz hadis. Kemudian dibunuh tongkat dia, hidup balik manusia tu. Hidup balik, siap dia bercakap lagi. Aku hamba kamu. Masa tu Dajjal akan mengaku dia Tuhan, bukan lagi Nabi Isa. Mula-mula dia akan mengaku dia Nabi Isa, kemudian dia akan mengaku dia Tuhan. Dengan peristiwa tadi, pukul tongkat hidup. Macam mana? Kalau semua benda tunggu logik, kita dalam bahaya. Sebab Dajjal akan datang dengan logik, dengan sains. Rasulullah SAW bersabda, antara tanda akhir zaman, antuwasilal akbaq wa antuwasilal atbaq wa tuqati'al arham. Cuba tengok hadis ni, sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda akhir zaman Dajjal sudah hampir adalah apabila langit-langit boleh didekatkan tetapi silaturahim diputuskan. Satelit dalam bahasa Arab dipanggil muwasalat, penghubung. Beribu-ribu satelit di angkasa lepas sana, tuan-tuan, menghubungkan anda dengan mudahnya dengan kawan-kawan anda di tempat lain. Sekadar update status, orang dekat UK tahu apa dalam hati kita dengan beberapa saat saja. Teknologi inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai, tengok Rasulullah hidup zaman padang pasir kering kontang, zaman unta, tapi bercakap sesuatu yang hari ini baru orang merasakan lafaz hadis Nabi itu. Masya Allah, betul. Maksudnya antuwasilal asbaq, langit-langit dihubungkan, tetapi tuqati'ul arham, silaturahim putus. This is Gen Z, Gen Y. Main Facebook, main Instagram, main Kik, main WhatsApp, main WeChat, main YouTube. Setiap hari menghadap gadget, tapi tak menghadap pun orang yang berada di sekeliling dia. Kita seronok tengok program di TV, tapi tak jenguk pun jiran kat sebelah pun cerita. Yang ni dimaksudkan oleh Rasulullah di akhir zaman, iaitu teknologi makin pintar tapi manusia putus silaturahim. Tunggulah masa, fantazirus sa'. Ini kata-kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seingat saya, kata-kata Rasulullah mengenai isu tawasilal atbaq wa tuqati'ul arham itu adalah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah, Masya Allah, 1400 tahun dahulu Rasulullah sudah menyelamatkan kita dengan ciri-ciri ini. Jadi tuan-tuan, marilah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini sudah memadai untuk anda belajar bagaimana untuk bersikap dengan sikap pemuda Al-Kahfi. Bukanlah saya nak bagi tahu kita kena masuk gua, tapi maksudnya di sini guakan kehidupan anda. Maksudnya dia ada benteng dan tembok yang memencilkan kita daripada godless world. Tak maaf guna bahasa Kelantan tu. Godless world. Bukan maksudnya masuk dalam gua secara fizikal tu. Cuma maksudnya bawa kita, isteri dan anak-anak masuk ke dalam benteng yang boleh membentengi kita daripada serangan yang sangat dahsyat di media sosial, di YouTube, di iPad, di Android, di tab, di MacBook. Hati-hati, bertakwalah pada Allah dalam media sosial. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini antara contoh Nabi memilih perkataan yang sangat hebat.
Cuma zaman Arab dahulu tak faham, tapi zaman sekarang boleh faham. Antara tanda akhir zaman, Dajjal semakin hampir, adalah kamu dapat melihat perzinaan seperti kamu dapat lihat keldai-keldai di tepi jalan. Rasulullah sebut keldai sebab zaman Rasulullah di mana-mana nampak keldai. Sebagai makhluk yang tak ada malu bila nak mendekati yang berbeza jantina dengannya, di depan-depan macam tu tak ada malu. Di mana-mana sahaja zaman padang pasir dah akan nampak keldai. Kenapa Rasulullah kata di akhir zaman manusia akan berzina di tengah jalan seperti keldai yang anda dapat lihat melakukannya? Zaman Nabi mana-mana ada keldai. Artinya anda akan lihat di zaman anda tak boleh nak lari daripada gambar-gambar lucah, newsfeed yang dibayar, yang kalau tekan akan tahulah berita-berita sensasinya di situ. Kita nak baca paper PDF online, tapi paper tu pun ada video, gambar, klik yang kalau tak ada orang tengok, kalau tak beriman, kita boleh klik kat situ. Itulah keadaan yang ada di berkata-kata tempat, dalam handphone kita, dalam komputer kita, dalam TV kita. Itulah keadaan. Zaman Nabi memang tak ada gadget, tapi keldai ada di berkata-kata. Maka fahami maksud Nabi SAW. Kita berterima kasih pada Rasulullah beritahu lebih awal. Yang paling penting Rasulullah beritahu, jaga diri kita, pelihara dengan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Yasin kita baca, surah Al-Kahfi pun kita baca, supaya tuan-tuan dan anak-anak cucu-cucu tuan-tuan selamat di zaman yang mana Rasulullah memberikan juga ciri yang terakhir saya disebutkan di sini, ya, lahirnya golongan-golongan Ruwaibidah. Ruwaibidah ini Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa diorang ni? Rasulullah SAW kata, "Idza takallama as-safih fi amri al-'am." Bila orang-orang bodoh memberikan fatwa dalam beragama. Fatwa ni bukan maksudnya majlis fatwa. Fatwa ni maknanya orang berpegang pada kata-kata yang tidak dirujuk terlebih dahulu kepada ulama. Maka berhati-hati. Manusia menilai benar dengan tak benar ni bukan berdasarkan kayuku agama. Manusia menilai kena pakai tudung ke tak pakai tudung, kena semayang awal waktu ke tak perlu semayang awal waktu. Neraca pertimbangannya adalah arus perdana, bukan lagi scholars, ulama. Maka hati-hati. Takallama as-safih fi amril 'am. Orang-orang bodoh bercakap dalam perkara agama. Betapa ramai menjadikan Facebook sebagai fatwa. Tidak mahu mengaji, tidak mahu bertemu dengan asatizah. Google untuk tahu jawapan, susah. Google bukan cara, melainkan Google itu membawa kita kepada sumber agama itu sendiri, insya-Allah selamat. Jadi tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah di hari Jumaat yang sentiasa memulakan pagi Jumaat bukan sekadar dengan surah Sajadah dan surah Al-Insan dan surah Yasin, tetapi juga surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Baca dan fahami dengan baik. Anda pelihara Al-Kahfi, Allah pelihara anda dan anak-anak anda, insya-Allah biiznillah. Dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian saya yang sangat singkat ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alaykum.